بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pada malam yang berbahagia ini sama-sama dapat kita berkumpul untuk kita sebentar tadi menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian seperti biasa kita duduk seketika untuk mengisi ruang waktu yang ada ini, dengan insya-Allah kita akan kembali menyambung perbincangan kita daripada hadis yang ke-13 daripada hadis 40 Imam Nawawi rahimahullahu taala. Itulah yang ke-9. Perhatikan peperangan Khandaq atau Ahzab yang berlaku pada tahun ke-5 Hijrah antara tentera musyrikin Mekah yang bergabung dengan kabilah Arab, menjadikan jumlah kekuatan mereka hampir 10,000 orang cuba menyerang Madinah, yang mana jumlah tentera Islam hanya 3,000 orang sahaja. Tetapi dengan strategi yang diinovasikan oleh Salman Al-Farisi dengan cara menggali parit, Rasulullah SAW telah membahagikan jarak galian untuk beberapa orang secara kerjasama. Ianya dapat disiapkan dalam masa beberapa hari sahaja, dan akhirnya umat Islam dapat menjadikan parit tersebut sebagai benteng daripada kemarahan musuh, sehingga datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala apabila diterbangkan segala khemah, dan pulanglah kaum musyrikin dalam keadaan hina dan patah semangat. Inilah berkat kerjasama. Baik, daripada hadis yang kita bincangkan, iaitu hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, iaitu tidaklah sempurna iman seorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi kita perhatikan dalam peperangan Khandaq ataupun dinamakan juga sebagai peperangan Ahzab, dinamakan sebagai Khandaq iaitu parit, kerana peperangan ni menggunakan suatu strategi yang tak pernah dibuat oleh orang Madinah. Orang Madinah, orang Arab ni, orang Arab okeylah, orang Arab Madinah atau orang Mekah ni, bangsa Arab ni dia terkenal sebagai bangsa perang. Mereka sanggup berperang berbalah walaupun benda hal remeh-remeh. Jadi maknanya nak cerita mereka ni suatu bangsa yang dah biasa dengan berperang. Tetapi ketika mana berlaku peperangan Khandaq pada tahun ke-5 Hijrah ni, iaitulah ketika mana tentera musyrikin Mekah berpakat dengan beberapa puak Yahudi yang pada asalnya mereka ni dihalau daripada Madinah akibat melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Lalu Yahudi yang tak puas hati ni, mereka mengadakan pakatan dengan musyrikin Mekah, termasuklah antaranya yang dipujuk juga untuk menyertai pakatan ni ialah puak Quraizah. Ni puak-puak Yahudi yang ada perjanjian dengan negara Islam Madinah yang dipimpin oleh Nabi SAW pada ketika itu. Lalu mereka ni mengadakan pakatan dengan musyrikin Quraisy untuk menyerang kota Islam Madinah pada ketika itu. Yang mana bila mana mereka ni melakukan pakatan, sebab tu dinamakan sebagai Ahzab. Ahzab ni jamak kepada Hizbun. Jadi mereka ni melakukan pakatan sehinggalah jumlah hampir kata 10,000 orang. Nak dibandingkan dengan orang Islam Madinah pada ketika itu, jumlah hanya sekitar 3,000 orang. Maknanya kalau kita tengok jumlah dia berkali ganda daripada orang Islam sendiri. Jadi ketika mana mereka nak menghadapi serangan ni, maka bukan suatu benda yang mudah, sebab ni nak berdepan dengan suatu jumlah yang besar. Maka pada ketika tu Salman Al-Farisi yang merupakan sahabat Nabi SAW yang berbangsa Parsi, dia yang mengeluarkan idea supaya gali parit berdasarkan pengalaman dia
ketika mana berada di Parsi, strategi orang Parsi bila mana berhadapan dengan tentera yang lebih besar. Strategi orang Parsi bila dia berdepan dengan tentera yang lebih besar daripada kekuatan mereka, daripada bilangan mereka, lalu mereka akan menggali parit di sekitar kota. Parit itu bukan macam parit kita ni, parit laluan air ni. Dia parit dia besar, lebar dan dalam, yang tidak memungkinkan untuk sesiapa sahaja termasuk tentera berkuda untuk nak menyeberangi, melepasi parit itu. Walaupun ada beberapa cubaan, ada beberapa cubaan yang dilakukan oleh tentera Quraisy untuk nak menyeberangi parit ini, tetapi tidak berjaya. Dan kepungan ni berlaku lebih kurang selama 40 hari. Sehinggalah akhirnya Allah Ta'ala menurunkan angin yang kuat pada suatu malam, menurunkan angin yang kuat, menerbangkan khaimah-khaimah dan memusnahkan tentera Ahzab ni. Sehingga akhirnya mereka terpaksa balik saja. Mereka nak teruskan. Kalau mereka nak teruskan kepungan pun tak berdaya, sebab mereka juga menghadapi masalah bekalan makanan. Orang dalam Madinah, dalam kota Madinah memang menghadapi masalah bekalan makanan, tapi dia pun, tukang kepung pun bermasalah juga. Akhirnya mereka kalah dalam peperangan ni dan balik dalam keadaan kecewa dan memalukan. Datang dengan jumlah yang besar, dah melakukan pakatan dengan banyak orang kata kumpulan, tetapi pada akhirnya tewas begitu sahaja. Dan benda ni dia benar-benar menjatuhkan moral orang Mekah pada ketika tu, sehingga dia membawa kepada peristiwa-peristiwa yang lain pula selepas pada itu. Ala kulli hal, apa yang nak ditekankan di sini ialah dalam ni kita melihat bagaimana berkat kerjasama orang Islam pada ketika itu. Walaupun mereka berhadapan dengan suatu jumlah tentera yang sangat besar, tetapi dengan adanya orang kata sumbangan idea. Sebab tu tuan-tuan, kita mengatakan bila kita berada dalam suatu umat, kita berada dalam suatu jemaah, kita bukan mesti hanya menyumbangkan tenaga kita semata-mata. Bukan semua orang dia kena keluarkan harta benda dia belaka semata-mata. Ada orang dia mampu menyumbang dari sudut tenaga, maka disumbang dari sudut tenaga dia. Ada orang dia mampu menyumbang dari sudut harta benda dia, maka disumbang dari sudut harta benda dia. Dan ada orang yang mampu menyumbang dari sudut idea dia. Idea ni pun suatu benda yang mahal, bukan suatu benda yang kata kaleng-kaleng, bukan suatu benda yang boleh kita pandang remeh. Kadang-kadang setengah-setengah orang bila dia melihat apalah sangat sumbangan orang tu, setakat sumbang idea, tuan-tuan, kita tidak boleh memandang rendah kepada idea, kerana idea ni juga merupakan kurniaan Allah Ta'ala kepada seseorang. Sebagaimana kalau kita tengok dalam peristiwa perang Khandaq ataupun perang Ahzab ni, andai kata orang ni tidak ada Salman Al-Farisi yang menyumbangkan idea supaya gali parit, maka mungkin orang Arab Madinah pada ketika tu, orang Islam pada ketika tu akan berperang dengan cara kebiasaan mereka berperang, iaitu berperang secara jarak dekat. Maka benda ni akan merugikan tentera Islam. Sementara nak melindungi nyawa orang dalam Madinah itu lebih penting, sebab ni bukan satu pertempuran yang berlaku di tengah-tengah padang macam Badar dulu. Ni suatu pertempuran yang berlaku kepungan terhadap kota Madinah itu sendiri, yang melibatkan nyawa kanak-kanak, nyawa perempuan, nyawa orang tua. Jadi strategi yang dilakukan, yang diberikan oleh Salman Al-Farisi ini berjaya mengalahkan tentera Quraisy ataupun tentera Ahzab yang berlipat kali ganda berbanding dengan bilangan orang Islam pada ketika tersebut. Jadi ini nak cerita bagaimana keberkatan sebuah kerjasama. Dan kita juga dapat melihat dalam banyak perkara dalam kehidupan kita, semua benda dia memerlukan kepada kerjasama. Dan kerjasama ni dia tidak akan terhasil melainkan dengan adanya wujud kasih sayang. Tanpa ada kasih sayang sesama orang Islam, maka dia tidak akan berjaya sesuatu strategi, suatu idea walaupun hebat setara mana pun, tetapi kalau tidak dilaksanakan secara bersama, tidak dilaksanakan dengan orang kata sepenuh hati, dengan adanya perasaan kasih sayang, perasaan nak melihat kebahagiaan di kalangan sesama kaum muslimin, maka benda itu tak akan berjaya. Sebagaimana hari ini tuan-tuan, kalau kita tengok bagaimana kesatuan yang dibuat oleh orang Islam pada ketika ni, walaupun kita tidak menafikan ketika mana berlaku serangan ke atas Palestin,
Walaupun kita mungkin mempersoalkan kenapa ada sebahagian negara Islam yang ada kekuatan tentera tapi tidak kata mengeluarkan ataupun tidak melakukan tindak balas terhadap tentera Israel. Tetapi dari satu sudut kita melihat pula bagaimana boikot yang dibuat oleh umat Islam seluruh dunia, dan juga turut dibuat sama oleh orang kafir. Maka dia berjaya melumpuhkan ekonomi Yahudi, yang pada asalnya Yahudi ni tuan-tuan, mereka banyak menguasai ekonomi dunia ni, tetapi dengan boikot yang dilakukan, ni kita nak cerita hasil daripada ikatan kasih sayang sesama orang Islam, dan juga kesedaran yang timbul di kalangan orang bukan Islam yang tidak ingin melihat orang Palestin ni dianiaya. Lalu boikot yang dilakukan ni berjaya untuk orang kata menumpaskan ataupun merosakkan ekonomi Israel ni. Walaupun hari ni kita tengok McD, KFC orang dah mula penuh balik apa semua, tetapi ala kulli hal ni suatu sejarah yang boleh kita ambil iktibar bagaimana bila kesatuan ni berjaya kita lakukan, maka kita dapat menghadapi musuh-musuh Islam ni. Kemudian hadis ni menunjukkan penafian sesuatu adalah bagi menafikan kesempurnaannya, bukan bermaksud menafikan kesahihannya. Justru marilah sama-sama kita mempamerkan kasih sayang sesama kita sehingga mendapat keimanan yang hakiki dan keredaan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya melahirkan masyarakat dan negara yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iaitu dalam hadis yang kita bincangkan ni di sini kita dapat melihat bila mana dalam hadis Nabi menyebut tidak beriman seseorang, kalau kita terjemahlah, kalau kita terjemah sebiji-sebiji daripada hadis ni, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di kalangan kamu ni sehinggalah dia mengasihi saudaranya sama seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Baik, jadi yang disebut dalam hadis ni Nabi menyebut tidak beriman. Jadi tidak beriman ni bukanlah bermaksud sekiranya kita tidak mengasihi saudara seagama kita, bukan bermaksud kita jadi kafir, tidak. Tetapi penafian yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni bermaksud penafian terhadap kesempurnaan, bukan penafian terhadap kesahihan iman tu. Maknanya tuan-tuan bukanlah bermaksud kalau kita tidak mengasihi saudara seagama kita maksudnya kita dah jadi kafir, tidak. Tetapi maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang. Dan sebagaimana yang kita dah tegaskan ataupun kita jelaskan sebelum ni, orang yang beriman maka dia akan senantiasa berusaha untuk memperbaiki mutu iman ni. Ni tanggungjawab orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tanggungjawab orang yang beriman kepada Rasul. Maka perintah dalam Islam supaya kita ni sentiasa memperbaiki amalan kita, sentiasa memperbaiki mutu iman kita ni. Maka salah satu di antara benda yang menjadi kewajipan bagi kita sebagai orang Islam dalam memperbaiki mutu keimanan kita ialah dengan kita mengasihi saudara seagama kita. Dengan erti kata lain, sekiranya kalau kita ni sentiasa tidak ada perasaan belas kasihan, tak ada perasaan mengambil berat terhadap saudara seagama kita, apa yang berlaku terhadap orang Islam di sekeliling kita, kita menganggap benda tu tidak ada kena-mengena dengan kita. Kadang-kadang setengah orang dia menganggap nak cara lebih-lebih pun dia gaji aku sama kot. Kadang-kadang ada orang dianggap gitu. Walhal dia lupa bahawa yang mengurniakan rezeki kepada dia ialah Allah Ta'ala, bukan gaji dia tu jadi rezeki, menjadi punca rezeki dia. Yang menjadi punca rezeki mutlak kepada rezeki dia ialah Allah Ta'ala. Maka kadang-kadang cakap-cakap yang sebegini dia menghilangkan keberkatan dalam kehidupan kita, menyebabkan rezeki yang kita dapat tidak ada nilai keberkatan dia. Kerana apa? Kerana tidak ada rasa kasih sayang terhadap saudara seagama kita. Walhal orang Islam ni, kita dah sebut banyak kali sebelum ni, kita orang Islam ni umpama satu jasad, umpama satu bangunan, sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis. Orang Islam ni al-muslimuna kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'du. Orang Islam ni dia seumpama satu bangunan, dia saling menguatkan antara satu sama lain. Tapi kalau kita masing-masing orang kata bersikap hanya mementingkan diri kita sendiri, hanya mengambil berat pasal diri kita saja, kalau kita ambil berat sikit pun habis-habis kaum keluarga yang terdekat saja, adik-beradik kita, mak ayah kita. Ada pun orang lain biarlah apa nak jadi pun dia tak ada kena-mengena dengan kita. Kita menganggap dia, kerana dia tidak ada hubungan darah dengan kita, lalu
Tidak perlu kita pedulikan hal mereka. Maka ni antara benda yang orang kata merosakkan, mencacatkan keimanan seseorang kepada Allah Ta'ala. Kerana Nabi dah sebut, tidak sempurna iman seseorang ni, melainkan dia mengasihi saudara seagama dia sama sebagaimana dia kasih kepada diri dia. Dia nakkan kebaikan kepada saudara seagama dia sama macam dia nakkan kebaikan untuk diri dia sendiri. Kalau dia cuma menginginkan kebaikan hanya untuk diri dia, dia tak kisah orang di sekeliling dia macam mana, lapar ke, tak ada makanan ke, tak ada pitih ke, susah ke, tak ada rumah ke, tidak ada apa-apa bagi dia, maka ini perkara-perkara yang menunjukkan keimanan dia masih di tahap yang lemah. Yang mesti dia wajib dia kena perbaiki iman dia ni dengan kembali orang kata mengambil berat terhadap kaum muslim yang lain. Dan hadis ni juga sebagaimana yang kita jelaskan, dia bukanlah menggambarkan bila Nabi sebut la yu'minu ni, tidak beriman ni bukanlah bermaksud orang tu jadi kafir, tidak beriman, bukanlah. Tetapi maksud dia tidak sempurna iman dia. Umpama dalam hadis yang lain Nabi sebut dah, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada solat bagi orang yang berjiran dengan masjid kecuali di masjid. Maka kalau kita terjemuh seputih hadis ni dah, ataupun secara literalnya sahaja, maka kita akan faham bahawa orang yang berjiran dengan masjid, maksudnya yang rumah dia dekat dengan masjid, kalau dia tak sembahyang dekat masjid, maka tak sah sembahyang dia. Makna gitulah kalau kita terjemuh sebiji-sebiji. Tapi hadis ni bukanlah bermaksud yang demikian. Cuma maksud dia betapa kurangnya, betapa tidak sempurna pahala orang yang berada dekat dengan masjid tapi tak mau sembahyang dekat masjid. Tak mau sembahyang dekat masjid. Wallahu a'lam sebab benda. Toh dia baloh dengan IJK masjid ke, dia baloh dengan orang kampung tak mau jumpa kat masjid, wallahu a'lam lah. Tetapi maknanya orang yang sudah ada peluang untuk orang kata menggandakan pahala dia. Kita semua orang Islam tahu belaka dak. Kita semua orang Islam tahu belaka bahawa sembahyang berjemaah di masjid dak, pahala dia lebih besar berbanding kita solat sendirian di rumah. Bahkan tidak ada tempat yang paling mulia, paling suci, paling bersih atas muka bumi Allah Ta'ala ni melainkan masjid-masjid, iaitu rumah-rumah Allah Ta'ala di atas muka bumi ni, masjid-masjid surga ni. Nak dibandingkan dengan rumah kita dak, rumah kita bersih masjid lagi. Jadi orang yang suci hati dia, murni jiwa dia, dia akan sentiasa nakkan kepada kebaikan. Dia akan nak kepada suatu benda yang menjadi gandaan kepada pahala dia, umpama solat berjemaah. Maka kalau orang yang suka sembahyang sendirian di rumah, walaupun dia rumah dia dekat dengan masjid dan dia pun tahu pahala solat berjemaah di masjid itu sangat besar, tapi dia tak pernah berusaha nak hadir ke rumah-rumah Allah Ta'ala. Nak hadir tempat lain boleh, nak pergi umpama kata kalau nak pergi Kenduri tak ada masalah, jauh-jauh tak apa dak. Adik dia duduk Pulau Pinang, dia Terengganu dak, duduk Kuala Berang, rela pergi dak, naik kereta orang kata berapa belah jam pun sanggup. Sebab benda padahal nak pergi makan kenduri je dak, cuma semata-mata kenduri je. Jemputan manusia dia boleh penuhi sampai setara tu, tetapi jemputan Allah Ta'ala kepada dia, orang kata biar rumah dia je, dekat je, tapi dia tidak hadir. Maka menunjukkan lemahnya iman seseorang tu, dan betapa hati dia ni masih sebenarnya belum bertaut dengan Allah Ta'ala. Sebab mana? Dia masih orang kata tidak memandang berat terhadap isu solat berjemaah, terhadap isu yang berkait hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Maka begitu juga sebagaimana yang kita jelaskan dalam hadis ni, kalau kita nak melahirkan masyarakat dan negara yang disebut sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun, maka kita kena penuhi aspek kasih sayang sesama kaum muslimin. Benda ni bukan benda kecil, benda ni bukan benda ringan. Walaupun mungkin kita menganggap hidup orang lain tidak ada kena-mengena dengan kita, dan kita juga menganggap hidup kita tak ada kena-mengena dengan orang lain. Memang ada orang dia beranggapan sedemikian. Lalu dia hanya menyibukkan diri dia, menyibukkan urusan keluarga dia sahaja, yang berkait dengan diri dia sahaja. Orang lain kau anda nak jadi benda-benda pun. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak sebuah negara yang mendapat keberkatan daripada Allah Ta'ala, maka kita kena buang perasaan mementingkan diri sendiri sebagaimana yang banyak berlaku di kalangan umat Islam hari ini. Dan dalam nak menangani benda-benda ni pula, kita juga mesti menjadi seorang yang berjiwa besar, suka menerima nasihat. Sebab tu Nabi sebut dah, ad-dinun nasihah.
Agama ni adalah nasihat. Maksudnya nasihat merupakan salah satu tiang dalam agama Islam ni. Kerana tu kita memerlukan nasihat daripada para alim ulama. Dok. Hari ni kita bimbang. Kita hari ni mula dilanda kebimbangan balik. Dok, bila mana kes Covid meningkat balik. Dan dah ada yang sampai meninggal lah. Takut meninggal sebab Covid, tapi padahal mati ni tak pasal Covid pun dia boleh mati kot tau. Tak mati sebab Covid, mati lemah. Tak mati sebab Covid pun mati ke denggi. Tak mati sebab denggi, mati dengan sebab aksiden. Ini macam-macam bab mati ni. Dia tak mesti kena Covid je. Covid hanyalah salah satu daripada asbab kematian seseorang. Tetapi dia tidak menjadi satu-satunya asbab kepada kematian sehingga kita perlu takut kepada Covid semata-mata. Jadi tuan-tuan, hari ni orang mula takut balik bila Covid dah makin berleluasa semula. Jadi tuan-tuan, sebagaimana dulu kita pernah peringatkan, antara benda yang menjemput bala ialah maksiat. Maksiat yang dilakukan. Maksiat ni dia menjadi salah satu penjemput bala kepada sesebuah umat. Dan bala bila mana dia menimpa, bala yang sama bila mana dia menimpa sesuatu masyarakat, dia menjadi sebab yang berbeza. Dia bila malapetaka ni datang tuan-tuan, dia tidak pilih-pilih. Dia tak ada pilih, maknanya kalau Tok Imam, Tok Bilal, ustaz-ustaz, ulama, dia tak pergi. Dia pergi dekat orang-orang hok jahat saja. Tidak. Bala Allah Ta'ala ni bila diturunkan, maka dia kena belaka. Hok jahat kena, hok baik pun kena. Bagi orang yang jahat, maka benda ni menjadi balasan kepada dosa-dosa dan maksiat yang dia buat. Adapun bagi orang-orang yang beriman, orang yang soleh, maka kadang-kadang bala ni dia menjadi ujian. Ujian untuk menambah pahala dia dan juga untuk meningkatkan darjat keimanan seseorang di sisi Allah Ta'ala. Tapi ala kulli hal, bila turun bala ni semua kena. Dia tak ada pilih-pilih dah. Sebab tu para alim ulama kita mengajar kita, menyeru kita supaya melaksanakan kebaikan, menasihati kita supaya meninggalkan kemungkaran. Tapi hari ini kita seakan-akan mencabar Allah Ta'ala dengan kita menjemput konsep-konsep maksiat masuk dalam negara kita. Dan habis lagi marah orang pasal konsep Coldplay. Ni nak masuk pula selagi konsep puak LGBT iaitu Ed Sheeran pula. Lepas ni tak tahulah benda pula yang akan masuk. Tuan-tuan, kita bukan nak cerita pasal politik, bukan. Tapi kita nak cerita bagaimana sikap umat Islam yang tak serik-serik. Kita ingat kembali masa Covid ni melanda negara kita. Bagaimana kita melihat, kalau kita baca dalam media sosial, ramai mana orang yang kata menyatakan penyesalan, menyatakan rasa nak bertaubat, nak pergi memenuhkan rumah-rumah Allah Ta'ala. Sehingga bila masjid surah kena kunci, sebelum tu tak kena kunci tak mari. Tapi bila kena kunci punya dia marah. Tak. Tapi bila masjid surah dibuka, adakah dia hadir ke masjid surah? Tak pun. Dalam keadaan Covid masih lagi bersama dengan kita. Dia tak hilang pun lagi. Bahkan sehingga ke hari ni pun tuan-tuan, bukan kata kita dah hilang terus kes Covid ni. Dia masih ada. Tetapi dalam keadaan Covid masih berada dengan kita pun, kita dah mula berani balik buat perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Nasihat yang dituturkan yang dilontarkan oleh para alim ulama dipandang sepi, bahkan dianggap sebagai perasaan baik, perasaan suci. Kan biasa kalau kita ingat tuan-tuan, kadang-kadang bila kita tegur, ada seorang bila kita tegur, apa dia jawab? Apa yang dia balas? Ni set perasaan suci ni, perasaan mulia. Konon dia seorang je baik. Mu seorang lah Tok Leban, mu seorang lah Tok Wali, mu seorang je masuk syurga. Orang lain ni bertangi konsep masuk neraka belaka lah. Dia cakap gitu. Tuan-tuan, ni kata-kata yang pernah dilontarkan oleh kaum Nabi Lut. Iaitu bila mana Nabi Lut menyeru mereka meninggalkan kemungkaran homoseks. Lalu dia pun menyebut, innahum unasun yatatahharun. Inilah orang-orang yang perasan mereka ni terpaling suci. Ni kata-kata ni bukan baru, ni baru ada tuan-tuan. Benda ni lama dah. Berzaman Kirung dah ada orang mengucapkan kata-kata yang sedemikian. Sebagai satu sindiran dan cercaan kepada orang-orang yang cuba melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kata-kata sebegini terus wujud sehingga ke zaman hari ini. Sehinggalah orang-orang agama, tutup guru, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah dianggap sebagai penunggang agama.
dianggap sebagai orang yang perasan diri dia yang terpaling baik. Ni semua benda-benda tuan-tuan yang kita katakan diwujudkan oleh musuh Islam untuk menjauhkan umat Islam daripada para alim ulama. Sehingga nasihat-nasihat yang diberikan dianggap sebagai suatu benda yang dianggap orang kata perasan terpaling suci. Gitulah tanggapan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Sehingga nasihat ni tuan-tuan, nasihat yang sebegini dianggap suatu benda yang jahat. Walhal nasihat ni adalah untuk kebaikan, untuk mengelakkan kemurkaan Allah Ta'ala, untuk mengelakkan bala menimpa balik kita. Maka ni orang kata kata-kata yang pernah dituturkan oleh kaum Nabi Lut terlebih dahulu. Dulu orang-orang kaum Nabi Lut ni pernah sebut dah benda ni. Akhirnya dibuat balik oleh orang kita. Sehinggalah tuan-tuan, nasihat yang dituturkan dianggap sebagai suatu benda yang menjijikkan, dianggap sebagai suatu benda yang menjengkelkan. Walhal Nabi SAW sendiri menyebut dah, ad-dinun nasihah, agama ni merupakan nasihat. Tiba-tiba kita yang mengaku Islam menolak nasihat. Walhal bukanlah sikap orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya kalau dia menolak suatu nasihat, terutama nasihat yang berkait dengan amar ma'ruf nahi munkar sebegini. Sebab ni merupakan tanggungjawab setiap orang Islam. Dah, Allah Taala menyebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Telah dibangkitkan kamu sebagai suatu umat yang terbaik. Tapi syarat nak menjadi umat yang terbaik ni benda Allah Taala sebut ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyeru kepada kebaikan dan kamu mencegah kemungkaran. Kita bukan hanya setakat ajak orang buat baik, tapi kita juga wajib kena menyekat kemungkaran, mencegah kemungkaran. Tiba-tiba perbuatan amar ma'ruf nahi munkar sebegini dianggap sebagai suatu benda yang dianggap perasaan suci. Sehingga orang-orang yang berbuat maksiat pula dianggap baik. Orang yang hadir ke tempat-tempat maksiat dianggap sebagai orang yang terbaik. Orang yang hadir ke rumah Allah Ta'ala dianggap sebagai orang perasaan suci, perasaan mulia. Ini yang kata keterbalikan yang berlaku dalam minda masyarakat umat Islam yang diakibatkan oleh orang-orang kafir, yang dia cuba berusaha supaya orang Islam ni tidak lagi bersatu hati, tidak lagi berkasih sayang. Ini punca dia. Hak ni hak dia takut. Kerana mereka melihat bagaimana sejarah umat Islam bila mana orang Islam ni berdamping dengan para alim ulama, terutama orang muda-muda. Orang muda-muda ni tuan-tuan, suatu golongan yang Al-Quran puji. Orang muda-muda ni, orang muda-muda ni bila mana mereka berdamping dengan para alim ulama, maka mereka akan menjadi anak muda yang teguh jiwa dan keimanan dia. Jadi benda ni ditakuti oleh musuh Islam. Sebab itulah mereka berusaha menjauhkan anak muda, orang-orang muda ni daripada para alim ulama, dengan melabelkan alim ulama ni sebagai penunggang agama, sebagai orang-orang yang perasaan suci dan sebagainya. Dan benda ni bila mana merasuk minda anak-anak muda, lalu anak-anak muda terima benda ni, menjauhkan diri daripada para alim ulama, dan akhirnya dia menjadi kerugian yang besar kepada umat Islam itu sendiri. Kemudian pengertian hadis ini bukan terhad kepada urusan dunia seperti perniagaan, keuntungan dan barangan material semata-mata. Malah hadis ini juga mempunyai maksud yang lebih luas lagi, iaitu meliputi perkara duniawi dan ukhrawi. Justru menyukai dan gembira agar saudaranya mendapat hidayah, istiqamah atas jalan kebenaran dan keteguhan dalam perjuangan juga termasuk dalam pengertian hadis ini. Baik, jadi hadis yang kita bincangkan ni, iaitu la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ni, dia bukan hanya semata-mata bukan hanya terhad kepada urusan dunia semata-mata, contoh macam dalam perniagaan ataupun keuntungan dan barangan semata-mata. Maksudnya gini tuan-tuan, bukan bermaksud bila kita nakkan kebaikan kepada saudara kita ni, maksudnya kebaikan tu hanya terhad kepada kebaikan terhadap harta benda dunia semata-mata, ataupun benda yang berkait dengan kejayaan dalam dunia semata-mata, contoh macam luluh periksa, ataupun contoh macam berjaya dalam pekerjaan. Tetapi aspek yang paling besar yang ditekankan di sini ialah mengasihi saudara dia, menginginkan kebaikan untuk saudara dia ni, bukan setakat dalam hal dunia, tapi juga yang berkait dengan hal akhirat. Bahkan hal akhirat ni lebih utama.
Akhirat ni lebih utama lagi. Kadang-kadang tuan-tuan, kita masalah kita umat Islam ni, kita hanya menganggap seseorang dia benar-benar menasihati untuk kebaikan bila kebaikan tu hanya perkara yang berkait keduniaan. Contoh macam nasihat supaya belajar sungguh. Belajar sungguh sebab benda? Supaya berjaya dalam periksa. Dah berapa nak berjaya dalam periksa? Supaya bila besar kayak gini boleh masuk universiti. Dah penting ke masuk universiti? Supaya kayak gini dulu pula universiti boleh dapat pekerjaan yang baik dan sebagainya. Ini yang kata maknanya pandangan ataupun tanggapan yang berada dalam minda kita. Begitu juga kalau nasihat supaya bekerja bersungguh-sungguh. Pilihlah bidang pekerjaan apa-apa pun, tidak ada dalam minda dan jiwa kita pekerjaan yang kita pilih itu adalah khidmat untuk Islam. Tetapi yang kita nakkan ialah hanyalah kebaikan duniawi semata-mata. Maknanya kalau cari kerja, biar kerja yang gaji besar. Sehingga kadang-kadang aspek halal haram pun dah jadi tolak tepi. Yang penting gaji besar, boleh pakai kereta besar, boleh duduk rumah besar dan sebagainya. Begitu juga dalam perkahwinan. Kahwinlah. Sebab benda? Sebab dengan perkahwinan KG boleh dapat anak, KG boleh dapat orang kata manfaat dan macam-macam. Tetapi kesemua benda-benda ni tuan-tuan, nasihat ke arah benda-benda ni hanya berbentuk keduniaan sahaja, barulah dianggap nasihat yang baik. Tapi apa jadi kalau kita menasihati seseorang demi tujuan akhirat dia? Umpama kalau kita menasihati dia supaya berpuasa, kita menasihati dia supaya solat, kita menasihati dia supaya orang kata hadir berjemaah di masjid, hadir ke kelas-kelas pengajian agama, maka apa akan orang kata? Busybody, sibuk jaga tepi kain orang. Itulah benda yang berlaku. Walhal ni benda akhirat, benda yang lebih besar berbanding dengan nasihat-nasihat yang berbentuk demi keduniaan yang kita sebutkan tadi. Bahkan tuan-tuan, bila kita sebut pasal belajar ke, pasal perkahwinan ke, pasal pekerjaan ke, benda tu dia tidak hanya menjurus kepada manfaat dunia sahaja. Bahkan benda ni juga sebenarnya dia berkait dengan akhirat. Tapi apa akan orang kata kalau kita menasihatkan seseorang supaya bekerja dengan amanah, supaya gaji yang diterima tu berkat? Orang akan kata, mu sibuk-sibuk enggak, gajimu berkat dah. Kadang-kadang orang jawab gitu. Betul tak? Kalau kita nasihat orang supaya belajar bersungguh sebab benda? Supaya besar kayak gini dia boleh memberi khidmat untuk Islam. Maka orang akan menganggap nasihat belajar untuk Islam suatu benda yang dianggap orang kata tak masuk akal. Suatu benda yang dianggap pelik, ganji. Orang belajar ni bukan sebab Islam, orang belajar ni sebab nak berjaya dalam dunia dan sebagainya. Perkahwinan begitu juga. Bagaimana kalau sebuah perkahwinan yang dinasihatkan, dijalankan, dilaksanakan supaya menepati sunnah Nabi SAW, supaya keluarga ni menjadi suatu keluarga yang Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala berkat, menjadi keluarga yang Nabi kasih, maka orang akan anggap ni suatu nasihat yang pelik, yang janggal. Maka nasihat-nasihat yang berkait dengan akhirat semua akan dianggap busybody. Kalau tidak memperlihatkan keuntungan dalam dunia, tidak memperlihatkan yang menepati kehendak hawa nafsu seorang, maka nasihat itu tidak akan dianggap sebagai satu nasihat yang baik. Benda ni menjarah ataupun menjala dalam pemikiran umat Islam hari ini. Nasihat benda-benda yang baik, benda yang berkait dengan akhirat, dianggap sebagai perasaan suci, perasaan baik. Dianggap nasihat yang baik hanyalah berkait dengan keuntungan dunia semata-mata. Maka tuan-tuan muslim-muslimat, benda ni sebenarnya bertentangan dengan apa yang Nabi SAW anjurkan. Bahkan kita melihat dalam hadis-hadis yang telah banyak kita bincangkan sebelum ni, bagaimana para sahabat, mereka bila mana meminta suatu nasihat, maka nasihat tersebut bukan hanya nasihat yang diperlukan dalam dunia, tapi juga berkait dengan urusan akhirat mereka. Sebagaimana dalam satu hadis dalam kitab ni juga, bila mana seorang sahabat minta nasihat dengan Nabi, ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat yang mana lepas ni aku dak minta dah dengan orang lain. Maka Nabi pun sebut, qul, katakanlah, amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah Taala, kemudian aku beristiqamah. Makna nasihat yang diberikan tu tuan-tuan, dia tidak hanya meliputi hal keduniaan, tapi yang paling besar nasihat tersebut walaupun nampak rekah, dia berkait dengan isu akhirat. Makna para sahabat Nabi didik jiwa mereka ni sentiasa menginginkan kebaikan akhirat. Bila minta nasihat Nabi SAW akan beri satu nasihat yang tidak hanya sekadar atas dunia,
tapi berkait juga dengan kebaikan akhirat. Ini bentuk nasihat yang Nabi SAW buat. Dan para sahabat mengamalkan nasihat-nasihat yang sebegini. Dan diamalkan juga oleh golongan-golongan orang soleh, golongan para alim ulama. Mereka tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, siapa-siapa saja kalau mereka pergi, orang kata menziarahi para alim ulama, maka apakah nasihat yang biasa mereka akan dapat? Biasa nasihat yang mereka akan dapat tidak hanya semata berkait dengan dunia semata-mata, tetapi nasihat-nasihat yang diberi oleh tok guru para alim ulama ni, mereka pasti akan menjurus kepada akhirat, iaitu nasihat supaya memperbanyakkan ibadat, memperbanyakkan tahajud malam, memperbanyakkan zikir dan selawat dan sebagainya. Biasa benda-benda ni kita tengok. Kalau kita pergi ziarah orang alim, benda ni dia akan sentiasa ada. Mana tuan-tuan, nasihat tersebut dia tidak hanya setakat berkisar atas dunia semata-mata, tapi dia juga berkisar kepada isu akhirat. Ni nasihat, suatu bentuk nasihat yang mereka warisi bukan hanya daripada kata tok-tok guru mereka, tapi berasal juga daripada Nabi SAW. Mereka meneliti bagaimana nasihat Nabi kepada para sahabat. Lalu para sahabat mewarisi nasihat ni dan mewariskan pula kepada generasi tabi'in, tabi'in kepada tabi'un tabi'in, tabi'un tabi'in kepada generasi yang seterusnya, sehinggalah pada zaman kita hari ini. Tapi tengok pula bagaimana nasihat kita kepada kawan-kawan kita, nasihat kita kepada anak-anak kita, nasihat orang lain juga kepada kita. Kebanyakan nasihat ni hanyalah berkisar kepada keuntungan dunia semata-mata. Maka kita bukan katakan nasihat sebegini tidak ada manfaat langsung. Kita tidak katakan nasihat sebegini tidak perlu dituruti, bukan. Tetapi menunjukkan betapa rendah nilai mutu nasihat sebegini. Sebab hanya nakkan kebaikan dunia semata-mata. Sedangkan Nabi SAW bila mana memberi suatu nasihat, diberi suatu nasihat yang tidak hanya berkait dunia, tapi yang paling besar wawasan akhirat. Jadi ni yang sepatutnya kita jiwa orang Islam ni terima hari ni. Kalau kita orang Islam berjiwa besar menerima nasihat yang sebegini, maka kita tidak akan tergamuk melakukan kemungkaran. Walaupun mungkin pemerintah menjemput konsert-konsert maksiat masuk dalam negara, kita sebagai orang beriman takkan tergamuk nak pergi ke tempat-tempat yang sedemikian. Tetapi oleh kerana lesunya jiwa dan iman kita terhadap nasihat-nasihat yang berbentuk ukhrawi sebegini, kita hanya menumpukan nasihat duniawi sahaja, maka bagi kita tidak ada masalah kita hadir ke tempat-tempat maksiat yang sedemikian. Bagi kita pergi ke tempat maksiat ataupun pergi ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ni, kita menganggap benda tu hanya sekadar hiburan saja, sekadar nak berhibur sahaja. Kita lupa bahawa di sana terdapat hiburan-hiburan yang dibenarkan oleh Islam, dan terdapat juga hiburan-hiburan yang dilaknat, yang dilarang oleh Islam. Islam bukanlah suatu agama tuan-tuan yang menyekat manusia daripada berhibur. Kerana berhibur itu sendiri adalah fitrah manusia. Walaupun kita tidak nafikan di sana terdapat hiburan yang berbeza antara orang biasa dengan orang soleh. Mungkin orang abrau, orang biasa macam kita ni, kita minat pada muzik, kita minat kepada ngai dan sebagainya, hobi lah. Orang soleh, jiwa mereka, hobi mereka lebih kepada berbentuk ibadat, lebih pada zikir dan sebagainya. Tetapi bukanlah menjadi suatu kesalahan kalau kita nak ada hobi kita. Tetapi bukanlah sampai sehingga melibatkan perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka kepada kita. Siapa konsert maksiat dalam keadaan kita katakan bala masih lagi bersama dengan kita, kita seakan-akan mencabar Allah Ta'ala. Ni bila naik kih ni balik, mula orang bimbang balik dah. Bimbang takut kena sutik dos keempat lah, bimbang kena pakai mask, orang kata topeng muka balik, bimbang kena dan adalah kayak gini. Tuan-tuan tengoklah, ni pun dah mula ada cakap-cakap kayak gini, kuci pula tu masjid tu, marah sangat. Tapi biasa tukang marah ni tuan-tuan, bukan kaki pergi sejik pun. Memang kaki duk pergi sejik je tukang marah. Kaki-kaki pergi sejik ni dia tak marah pun. Bukan makna kata rela masjid tu kena kuci, tapi dia faham bahawa di mana terletak maslahat-maslahat yang mesti diutamakan. Maslahat nyawa mesti diutamakan berbanding dengan maslahat agama dan sebagainya. Bukan kita kata maslahat lain, maslahat agama tu tak penting, tetapi maslahat nyawa ni diutamakan dalam banyak hal. Tapi sebagaimana kita katakan sebelum ni lah, kalau masjid kena kuci, Tok Iman, Tok Bilal tak ada ngamuk mana pun. Hok ngamuknya duduk di sejik je. Kayak gitu boleh. Kayak gitu kalau kita minta dijauhkan lah.
minta dijauhkan, masjid ni kena kunci dan sebagainya. Kita pun tak ingin benda tu berlaku. Tapi kalau berlaku kayak gitu, tengok akan tubik balik ayat-ayat ni. Bapa pergi kunci masjid apa semua. Hok tukar cakap gitu tu biasanya hok memang dok pergi masjid pun asalnya. Saja buat gebang lebih. Dok. Jadi kadang-kadang 3 tahun kita diuji dengan Covid sebelum ni seakan-akan tidak memberi apa-apa pengajaran kepada kita. 3 tahun kita diuji dengan Covid, kita masih lagi orang kata tergamuk membuat perkara-perkara yang Allah Ta'ala murka kepada kita. Buat perkara mungkar, menjemput maksiat masuk dalam negara kita. Mana kita orang beriman ni, kita orang Islam ni dok, betul-betul kata dok erti bahasa. Bukan semualah, tapi kebanyakan kita. Baik. Kemudian daripada hadis ni pula, sebagian ulama berkata hadis ni dari segi fik menunjukkan bahawa orang yang beriman bersama mukmin yang lain seperti satu jasad. Justru hendaklah dia kasihinya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi dari satu sudut pula dari sudut kefahaman hadis ni menunjukkan orang beriman ni tuan-tuan, dia seumpama satu jasad. Kita ni seumpama satu tubuh badan. Kita kalau tubuh kita ni tuan-tuan, satu anggota kita sakit, maka hok lain pun terasa juga. Ibarat orang kata pepatah Melayu pula sebut, cubit peha kanan, peha kiri pun terasa. Ini orang kata sifat orang beriman. Orang beriman ni tuan-tuan, walaupun saudara seagama dia yang jauh daripada negara dia, daripada tempat dia, tapi bila mana mereka ni ditimpa musibah, dia turut sama merasakan berat hati dia. Hati dia tu rasa berat, jiwa dia tu terasa sesak dengan melihat kesusahan yang menimpa orang lain. Sebab tu pada awal perbincangan hadis ni kita pernah sebut, kadang-kadang satu ujian dia tidak hanya menjadi ujian kepada orang yang ditimpa ujian tu, tapi dia juga sebenarnya menjadi ujian kepada orang yang tidak ditimpa ujian. Maknanya umpama macam kita katakan, kita dengan umat Islam Palestin hari ni, memang bukan kita yang kena serang tuan-tuan, bukan kita yang kena bom, kena tembok dan orang kata huk bangunan hancur hempap kita, bukan kita terima benda tu. Kita adalah suatu umat yang jauh daripada mereka yang terima orang kata ujian ni. Tetapi bagi jiwa umat Islam yang benar-benar beriman kepada Allah, maknanya benar iman dia kepada Allah, benar iman dia kepada Rasul, benar iman dia kepada akhirat, maka bila dia melihat situasi sebegini menimpa saudara seagama dia, dia juga turut merasakan berat perasaan. Kalau dia tak terasa berat pada perasaan dia, maknanya dia tengok macam dia tengok berita biasa lah. Oh, kena bom. Gitu je. Tengok anak-anak yang mati dibunuh, jiwa yang tak berdosa melayang dan sebagainya, dia tak merasa apa-apa. Maka ni menunjukkan betapa lemah iman dia ni. Dan sepatutnya dia kena bertaubat, dia kena segera kembali kepada Allah, kembali kepada Allah dan memperbaiki balik keimanan dia ni. Tu tanda kalau kita tuan-tuan, kita nak kenal bagaimana status iman kita ni. Adakah iman kita ni iman yang benar ataupun iman yang sekadar ucap di mulut sahaja? Sebab orang beriman dia pasti dia akan berasa sesuatu ujian yang menimpa umat Islam yang lain, jiwa dia tu terasa. Sama ada dia melakukan tindakan seterusnya, hak tu cerita nombor 2 pula. Tapi yang penting hati terasa dah. Sebab bila hati terasa, maka dia akan menjurus kepada tindakan-tindakan yang lain. Contoh macam dihulurkan bantuan, tak kira lah dia sudut tenaga ke, kewangan ke, buah fikiran ke dan sebagainya. Tapi kalau jiwa pun tak terasa, hati pun tak terasa, tengok saja je benda tu berlaku depan mata dia, maka nak pergi kepada sumbangan, maknanya dia menyumbangkan idea, tenaga dan buah fikiran dan sebagainya, maka benda tu takkan sekali-kali berlaku. Dia akan jauh benda tu. Jadi kerana itulah sifat orang beriman ni, para ulama sebut daripada hadis ni kita faham sifat orang beriman dia seumpama satu jasad. Satu bahagian terasa sakit, hok lain pun tu sama terasa sakit. Dan begitu juga kita seumpama satu bangunan juga. Kalau satu bahagian dirosakkan, maka dia boleh merosakkan bahagian yang lain pula. Jadi ni sikap orang beriman. Jadi kerana tu kita kena kata masing-masing kena adalah perasaan kasih kepada saudara seagama kita. Benda ni tuan-tuan bukan kita katakan suatu pilihan kepada kita. Benda ni kalau bagi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, benda ni adalah suatu kewajipan bagi diri dia. Menjadi kewajipan kepada hati dia. Dia akan sentiasa nak memperbaiki mutu iman dia, mutu ibadat dia dan sebagainya. Sebab dia tahu kehidupan dia bukan setakat atas dunia ni. Kehidupan dia akan berakhir di suatu tempat yang dinamakan sebagai akhirat. Dunia ini setakat ni je. Kita senang ke, kita susah ke,
kita kaya ke kita miskin ke, dia setakat atas dunia ni, setakat ni je. Tetapi kita ada satu kesinambungan yang besar di akhirat selepas kita mati nanti. Maka bagaimana persiapan kita terhadap hari kematian kita dan alam selepas kematian, maka dia bermula bagaimana cara kita mempersiapkan kehidupan dunia kita. Kita hidup atas dunia dengan cara kita merancang bagaimana akhirat yang kita nak. Adakah kita nak kembali kepada Allah Ta'ala dalam keadaan sebagai hamba yang Allah Ta'ala kasih, kembali ke sisi Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala redha dan cinta kepada kita, ataupun kita nak jadi suatu makhluk yang derhaka, suatu makhluk yang duduk dalam kemurkaan Allah Ta'ala dan bila mati kembali kepada kemurkaan Allah Ta'ala dan ditempatkan dalam neraka Jahannam. Isyak Isyak dah. Minta maaf malam ni pun dah nak lama kot, sebab kebetulan saya ada mesyuarat lepas isyak ni. Jadi dengan kata ada tahlil kat dia. Jadi saya mohon banyak tak dapat nak ikut sama tahlil ni. InsyaAllah mudah-mudahan segala apa disampaikan pada malam ni sama-sama dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan. Segala apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang tersilap dan terkurang itu datang daripada kesilapan dan kelemahan di saya sendirilah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah allazi li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.